الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Al-Qalam. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 52 ayat. Dinamakan surah Al-Qalam
yakni pena. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan pena dan tulisan yang menjadi lambang ilmu pengetahuan dan kemajuan, untuk menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang gila, sebagaimana yang dituduh oleh kaum kafir musyrik yang menentangnya. Bahkan baginda adalah seorang yang bijaksana, yang tetap beroleh pahala yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam, dan bahawa ia adalah mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Intisari kandungannya, setelah membela dan menegaskan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu diberikan semangat bahawa ia tidak lama lagi akan melihat kejayaannya menegakkan dan mengembangkan Islam. Sebaliknya, golongan yang menentang akan melihat kekalahan mereka dalam keadaan yang sehina-hinanya, menolak anggapan kaum kafir yang mendakwa oleh kerana mereka mempunyai kelebihan di dunia dalam segi kebendaan berbanding dengan orang-orang Islam, maka mereka juga akan mengatasi orang-orang Islam di akhirat kelak. Bagi menolak dakwaan mereka yang demikian, Allah Ta'ala menegaskan, patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang-orang yang berdosa kufur ingkar? Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salahnya itu? Tanya kepada mereka, siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin betulnya hukum bahawa mereka akan mendapat di akhirat apa yang orang Islam mendapatkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Engkau wahai Muhammad dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah seorang gila, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana, dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam. Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Maka tidak lama lagi engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat siapakah orang yang gila di antara kamu semua. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah yang kita bacakan pada malam ini dinamakan sebagai surah Al-Qalam, dan ianya juga disebut dengan surah Nun, yang merupakan surah Makkiyah yang mengandungi 52 ayat. Allah Ta'ala menamakan surah Al-Qalam kerana Allah Ta'ala memulakan awal surah ini dengan bersumpah dengan qalam sebagai kemuliaannya. Kerana Allah Ta'ala menjadikan dan menciptakan makhluk yang pertama itu ialah qalam, yang punya manfaat dan faedah yang banyak, yang tidak dapat disifatkan besarnya faedahnya. Dan para ulama menyatakannya dimaksudkan dengan Al-Qalam memberi maksud jenis. Jadi bukan bermaksud kalam tertentu, jenis. Itu setiap yang menjadi alat yang ditulis di langit dan juga di bumi. Sama ada kalam yang menulis urusan di langit ataupun kalam yang digunakan oleh manusia, maka disebut sebagai
al-jins, jenis qalam, bukan jenis tertentu. Qalam itu semuanya. Dan apakah kaitan surah ini dengan surah Tabaraka ataupun Al-Mulk? Kalau kita lihat pada akhir surah Al-Mulk, Allah memberi amaran kepada orang kafir. Siapakah yang akan mendatangkan air sekiranya Allah Ta'ala mengeringkan semua sumber air? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang akan mendatangkan sumber air? Amaran Allah. Manakala pada surah ini pula Allah Ta'ala menceritakan contoh dan dalil bagaimana kisah pemilik kebun dalam satu malam dibinasakan oleh Allah kebunnya dengan dihantar api dan membakar keseluruhannya dalam keadaan mereka tidur dan tidak sedar. Sebagai bukti Allah Ta'ala yang berkuasa boleh menghilangkan sumber air. Dan demikian juga Allah berkuasa untuk menghilangkan sumber buah-buahan yang kamu makan. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah dalam menarik balik nikmat sebagai satu amaran akibat kekufuran. Yang kedua, kalau dalam surah Tabaraka ataupun Al-Mulk disebut dalil-dalil kekuasaan Allah dan ilmu yang luas, dan Allah Ta'ala menjelaskan tentang kebangkitan semula manusia dan memberi amaran keras kepada mereka-mereka yang mengingkarinya dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, dan menyuruh mereka beriman dengan Allah yang esa dan tidak menyekutukannya, dan beriman dengan hari kebangkitan dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam surah ini Allah Ta'ala menjelaskan kedudukan Rasulullah yang mulia, bukan sebagaimana dituduh oleh orang-orang kafir. Bukan sebagaimana dituduh oleh musuh-musuhnya dengan menyatakan Rasulullah sebagai ahli sihir atau dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam gila. Bahkan Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Jadi kalau dalam surah Al-Mulk ataupun Tabaraka, Allah Ta'ala menyebut dalil-dalil kekuasaan Allah, dalil-dalil kebangkitan semula manusia dan dalil kebenaran Nabi SAW. Maka pada surah ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah. Bukan sebagaimana yang dituduh oleh para musuhnya. Maka Allah Ta'ala menyebut benda yang paling mulia itu akhlak. Ketika mana tuduhan-tuduhan orang kafir yang mengatakan Rasulullah gila, Rasulullah SAW bodoh, Rasulullah SAW penipu, Rasulullah SAW dengan pelbagai tuduhan-tuduhan, maka Allah jawab dengan satu benda. Rasulullah itu akhlaknya baik. Kenapa Allah Ta'ala dalam memuji dan sekaligus menjawab tuduhan-tuduhan dan kebatilan yang disebut oleh musyrikin Mekah, bahkan orang kafir sepanjang zaman dengki mereka. Sampai hari ini orang kafir yang membenci Islam, dia akan attack Nabi SAW dengan pelbagai tuduhan. Maka Allah jawab satu perkara bahawa Rasulullah ini akhlaknya baik. Jawapan yang paling padu sekali, akhlak baik. Jadi kamu tuduh macam mana Nabi itu akhlak baik? Jadi kalau kita sebut ada orang tu, orang kata macam tu, kata macam ni. Tapi cukup orang mengetahui bahawa dia tidak macam tu, dia seorang yang berakhlak baik. Kerana orang-orang yang dituduh punya sifat-sifat yang sebegitu. Kalau benar, dia tak akan punya akhlak yang baik. Baik namanya penyihir, baik namanya penipu, baik namanya yang inginkan dunia dan sebagainya, dia tak mampu untuk memiliki akhlak yang baik. Kerana memiliki akhlak yang baik merupakan satu kemuliaan yang paling tertinggi yang Allah berikan pada manusia. Bukan di antara sebab ataupun benda yang paling berat dalam timbangan akhirat kelak dua perkara. Yang pertama takwa, yang kedua akhlak baik. Akhlak baik ini tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Seorang boleh jadi orang pandai. Seorang boleh jadi tak gila. Matang fikiran, cerdik. Tapi dalam berakhlak lain. Kerana akhlak menunjukkan seorang yang benar-benar berilmu. Menterjemahkan ilmu dia. Maka di sinilah kepujian Allah pada Nabi Muhammad SAW sekaligus menutup segala tuduhan-tuduhan orang kafir sepanjang zaman, para pendengkinya, para pemfitnahnya, dan orang-orang yang tidak mengenali Nabi SAW. Kalau kita lihat dari sudut kelebihan surah ini,
Surah ini di antara surah-surah yang awal diturunkan di kota Mekah. Surah pertama yang diturunkan ialah surah Al-Alaq, diikuti dengan surah ini. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa antara surah yang pertama diturunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surah Nun wal qalami wama yasturun. Kemudian surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Kemudian surah Muddaththir, ya ayyuhal muddaththir. Ini 4 surah awal yang diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-Qalam ialah surah yang kedua yang diturunkan selepas surah Al-Alaq untuk menunjukkan antara kemuliaan surah ini. Kandungan surah ini oleh kerana ia adalah surah Makkiyah, maka ia membicarakan tentang usul akidah Islam. Usul akidah yang utama seperti menyebut tentang keesaan Allah Ta'ala, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebangkitan manusia. Dan surah ini juga menerangkan tentang bagaimana kesudahan setiap kelompok dan golongan, iaitu golongan yang beriman dan golongan yang menyekutukan Allah. Bagaimana kesudahan mereka. Allah mulakan surah ini dengan bersumpah. Bila Allah sebut Nun wal qalam, demi pena. Bersumpah dengan qalam untuk memuliakannya dan bagi menafikan tuduhan orang-orang musyrikin Mekah dan dakwaan-dakwaan yang palsu. Dan mensifatkan, surah ini mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak baginda yang mulia. Dan surah ini juga menerangkan tentang buruknya akhlak orang kafir. Contoh bila seorang yang suka menuduh sekian-sekian, cukup menunjukkan dia akhlak yang buruk. Yang suka menuduh. Maka menjadi kebiasaan orang yang akhlak buruk, dia akan tuduh orang akhlak baik itu jahat. Walhal pada dirinya itu dengan tuduhan fitnahnya itu cukup menunjukkan dia jahat. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang akhlak-akhlak buruk orang-orang kafir. Dan pendustaan mereka pada Nabi SAW. Dan Allah memberi amaran kepada mereka yang menghina Rasulullah SAW. Dan menentang baginda SAW dengan azab yang pedih. Sebagaimana firmannya, sanasimuhu alal khurtum. Ini kami akan membinasakan mereka. Kemudian surah ini memberi satu perumpamaan kepada orang-orang kafir dengan perumpamaan pemilik-pemilik kebun yang dibinasakan oleh Allah SWT disebabkan kekufuran mereka dan keingkaran mereka akan nikmat Allah, dan kerana mereka tidak mahu memberikan hak fakir miskin. Baik, bila Allah Ta'ala beri satu cerita dalam surah ini, kisah pemilik kebun, Ashabul Jannah, yang gambaran kekufuran itu seperti pemilik kebun. Dia ada kebun berbuah, dia mengharapkan manfaat. Orang kafir hidup kat dunia, dia usaha cari duit, dia buat itu dan ini, dia anggap akan beri manfaat. Sampai masa dia nak menuainya, maka dia seperti kebun yang terbakar hangus. Ianya menjadi sia-sia. Tidak memberi manfaat kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala membandingkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mencela orang-orang yang menyekutukan Allah kerana dakwaan-dakwaan mereka yang palsu. Dan Allah menegakkan hujah ke atas mereka dan menerangkan bagaimana kedudukan orang-orang kafir di hari akhirat kelak dengan penuh kehinaan. Bila mana orang kafir berangan dengan mengatakan bahawa kami nanti sama je dengan orang beriman akan masuk syurga juga, maka Allah Ta'ala menyangkal dakwaan tersebut. Daripada mana kamu dapat kamu kata sama? Kitab mana yang menyebut bahawa kamu sama? Apakah kami akan menyamakan orang yang di dunia dahulu taat kepada kami dan patuh dengan orang yang derhaka? Maka apa dia mantik dan kiasan yang kamu gunakan? Sama je orang dengar cakap dengan tak dengar cakap dalam menerima pembalasan. Seolah-olah seorang berkata sama je orang rajin dengan orang malas dapat gaji belaka. Tak mungkin sama. Sama je orang rajin ke orang malas nanti akan dapat belaka bahagian masing-masing keuntungannya. Jawapannya tidak sama. Orang rajin ada bahagian baik untuknya. Yang malas ada bahagian buruk untuknya. Apatah lagi pada nilai yang paling tertinggi itu nilai iman pada Allah. Tak mungkin sama. Orang kafir. Sebab itu gerakan yang disebut sebagai
golongan liberal. Liberalisme. Cuba untuk menyatakan sama je. Kalau kita kata yang kata agama tu sama je, ambil daripada mana? Kitabnya mana? Logiknya di mana? Sedangkan kamu sendiri dapat atau tidak dapat menerima bila dikatakan seorang yang bekerja keras, yang mematuhi undang-undang, dengan seorang yang lawang, yang derhaka untuk mendapat balasan yang sama. Tidak mungkin. Kalau kamu sebagai seorang majikan, pekerja kamu yang seorang rajin datang kerja, yang seorang ponteng kerja, kalau orang kata sama je awak kerja rajin ke kerja malas, bos bagi gaji belaka. Tak mungkin sama. Apatah lagi di sisi Allah Ta'ala. Jadi golongan liberal yang mengambil kata-kata orang musyrik Mekah untuk menyatakan sama je. Tak ada beza. Lalu tanya sumbernya mana yang kata sama? Sumber dia. Apakah kamu ada kitab yang menjelaskannya? Ada dalil? Kerana dalam Al-Quran menyebut benda yang berlainan dengan apa yang kamu sebut. Tidak akan sama. Hanya orang beriman saja memeluk. Hanya orang beriman saja yang akan masuk syurga. Apakah ada dalam kitab-kitab kamu menyatakan hanya kamu masuk syurga? Bawa dalil. Jangan dakwaan. Kata kita bila bercakap satu benda, argumen yang penting, kita perlu pada dalil. Dan dalil itu dalil yang tak boleh dipertikai. Baik Al-Quran, di mana pertikaiannya? Yang merupakan kalam Allah. Sila buktikan bahawa ia bukan kalam Allah. Bila terbukti bahawa dia kalam Allah, maka dia menjadi satu argumen yang atau dalil dan sumber yang utama. Lalu kamu pula yang berkata tentang dalilnya. Apa dalilnya? Kalau kamu cakap, itu dakwa bukan dalil. Sehingga kamu bawa satu dalil. Katakan kamu buat satu dalil itu berupa buku dan kitab. Maka kita akan lihat dulu ke sejauh mana keaslian buku tu. Siapa yang kalau karangnya manusia tak diterima. Kerana ini tidak menjadi dalil dalam bab berkait dengan syurga neraka. Kerana syurga dan neraka ini bukan milik manusia, milik Allah. Maka biar Allah yang decide, yang putuskan siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Maka Allah turunkan Quran. Dan kamu telah dicabar oleh Allah bawakan Quran seperti ini. Dan kamu juga diminta cari mana kelemahan Quran. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, kalau Al-Quran ini bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan dapati dalam Quran ada pertentangan yang banyak. Kalau benar Quran bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan dapati pertentangan yang banyak. Baik, ini asas yang Allah beritahu, bukti dia datang dari Allah. Sebab kalau datang pada manusia, dia akan statementnya berbeza-beza. Makna yang akan berbeza. Maka di sini, dari sudut dalil, yang Allah jelaskan hanya orang beriman masuk syurga. Kemudian Allah Ta'ala dalam kandungan surah ini, memberi amaran keras kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Bagaimana kesudahan mereka nanti di hari akhirat kelak. Dan Allah menutup surah ini dengan menyuruh Nabi SAW bersabar dengan angkara orang-orang musyrik Mekah. Dan Allah Ta'ala memberi ingatan pada Nabi SAW supaya tidak pernah jemu dalam berdakwah. Dan ambillah pengajaran kisah Nabi Yunus. Satu pengajaran Nabi Yunus AS bila dia kurang sabarnya dalam dakwah. Yang menyebabkan dia ditelan oleh ikan. Sehinggalah dia memohon ampun kepada Allah. Walaupun kita sebut maksud memohon ampun pada Nabi pada kesilapan yang pada hak para Nabi ini bukanlah dosa. Tapi oleh kerana mereka orang-orang mulia, walaupun kesilapan itu bukan dalam kategori dosa, kerana mereka maksum. Namun oleh kerana orang ni orang mulia, mereka nampak itu satu kesilapan. Maka Allah mengingatkan Rasulullah jangan ikut seperti Nabi Yunus bin Matta. Yang dia belum diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya. Tetapi dia terlebih dahulu meninggalkannya. Maka Rasulullah diperintahkan supaya sabat, yakni tetap kukuh dalam dakwah. Sehingga diperintahkan oleh Allah keluar. Sebab itu para Nabi, dia orang tak lari dari dakwah. Tapi diperintahkan untuk keluar oleh Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun Nabi-Nabi yang lari dari dakwah. Melainkan Nabi Yunus AS. Tapi lari Nabi Yunus dan dakwah kerana salah faham dia. Dia menyangka bahawa, baginda menyangka bahawa sudah sampai masa kaumnya akan dibinasakan. Maka dia pun cepat keluar. Walau kaumnya
sudah pun menyesal dengan kekufuran mereka dan ingin beriman pada Allah. Tetapi bila mereka mencari Nabi Yunus, mereka tak jumpa Nabi Yunus. Bila semua kaumnya, bukan seorang nak beriman ni, semua. Satu negeri Tinawi yang berjumlah 100,000 orang atau lebih. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, jumlah mereka ni keluar semua untuk beriman, tapi Nabi Yunus tak ada. Maka ini satu kesilapan Nabi Yunus AS. Dan Nabi-Nabi lain tidak pernah keluar tanpa Allah perintah mereka keluar. Dan Nabi Yunus, dia keluar dulu sebelum datang perintah Allah secara yakin kepadanya. Kerana salah faham baginda. Namun tetap salah. Orang macam kita kalau salah faham, macam satu keuzuran. Kita panggil dia datang hari ni, misalnya, oh Allah saya ingat ke semalam. Kita macam boleh terima lah sebab orang ni. Sebab dia dah biasa nyanyuk, tak apalah. Memang setiap kali nyanyuk, ingat semalam, ingat petang, ingat pagi, duk main ingat macam tu lah. Tuan-tuan, kita tak marah lah orang macam tu. Sebab dia salah faham. Kita ingat ke pagi rupanya petang, kita ingat ke esok rupanya hari ni. Maka para Nabi, atau Nabi Yunus AS berlaku salah faham di sini. Tapi bukanlah setiap kali Nabi Yunus itu salah faham. Ketika itu. Namun tetap ditegur oleh Allah dengan teguran yang keras. Tetap. Untuk menjadi pengajaran kepada semua Rasul-Rasul yang lain yang datang selepasnya. Dan semua yang saya katakan Rasul lain yang datang selepasnya tidak pernah keluar sehingga Allah perintah mereka keluar. Mereka tak boleh keluar. Terus dakwah. Sampai Allah kata, okey sekarang keluar baru keluar. Sebagaimana perintah Allah pada Rasulullah supaya berhijrah. Nabi tidak berhijrah. Sampailah 13 tahun, Allah diperintahkan berhijrah. Ketika mana musyrik Mekah dah merancang untuk membunuh Nabi SAW. Barulah diperintahkan. Bagaimana tidak ada perancangan untuk membunuh. Maka Rasulullah diminta bersabar. Dan seketika mereka merancang untuk membunuh, mengumpulkan pemuda-pemuda di setiap kabilah dengan pedang-pedang yang tajam untuk menetak Rasulullah dengan satu tetakan, untuk menjadikan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak mampu untuk menuntut bela. Dia terlibatnya semua kabilah. Maka ketika itulah Allah memerintahkan supaya berhijrah. Perancangan. Ini tentang dakwah para Nabi dan para Rasul. Allah Ta'ala berfirman dan Allah Ta'ala menjelaskan Allah memelihara Nabi SAW daripada segala kejahatan pada musyrikin Mekah. Dan Allah Ta'ala yang akan menjawab. Ketika mana mereka kata Rasulullah gila, Allah jawab. Rasulullah tak perlu jawab. Allah Ta'ala akan jawab. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang kemuliaan Al-Quran ini. Di akhir surah ini disebut tentang kemuliaan Al-Quran yang menjadi pengajaran dan peringatan bagi sekalian alam. Setiap makhluk Allah di atas muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nun. Perkataan Nun menjadi penafsiran kepada semua surah yang dimulakan dengan satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Seperti Qaf, seperti Sad, seperti Alif Lam Mim dan lain-lain sebagai satu cabaran untuk mendatangkan Al-Quran seumpama ini dengan keindahannya. Kerana orang Arab di sebalik mereka ini dipanggil fatahil, gergasi bahasa. Mereka dianggap sebagai pakar-pakar bahasa. Tidak pernah terlintas dalam ungkapan perkataan itu boleh disebut. Tak pernah terlintas. Sebagaimana mereka tak pernah terlintas disebutnya Yasin. Disebut dengan perkataan Alif Lam Mim. Disebut dengan perkataan Sad. Demikian bila Allah sebut Nun. Kerana mereka tak mampu untuk meniru Al-Quran. Lepas tu baru nampak. Betapa hebat Al-Quran. Mereka tak pernah terfikir demikian. Sebagai satu mukjizat. Sebagai satu kemuliaan Al-Quran. Dan sebagai cabaran. Bawa Quran macam ni. Lalu dengan Allah memulakan dengan perkataan Nun. Untuk sebagai induksi. Atau menarik perhatian. Apa yang akan disebut selepas itu? Pertama ialah keindahan Al-Quran. Yang kedua, cabaran untuk mendatang Quran seperti ini. Yang ketiga, menarik perhatian untuk mendengar apa yang nak disebut selepas ini. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wal qalami wama yasturun. Dan demi qalam. Dan apa yang ditulis oleh qalam tersebut. Para ulama ketika mana menyebut perkataan qalam
Kerana Allah bersumpah dengan kalam. Kerana sifat al-qalam menggantikan perkataan dan pertuturan. Contoh di antara bagaimana tamadun, bagaimana ilmu dipindahkan, wa imma daripada an-nutq percakapan, perbualan, wa imma dengan tulisan. Ini dua sumber ilmu, bagaimana ia dicatat dan dipelihara. Dengan perkataan yang dituturkan kefasihan atau dengan tulisan yang ditulis. Untuk menunjukkan bahawa Nabi SAW membawa ilmu yang tersimpan sebagaimana kalam yang menulis. Rasulullah tidak sebagaimana Nabi-Nabi yang dulu. Ilmu-ilmu itu hilang. Tidak tersimpan. Dan tidak juga dengan wahyu-wahyu dahulu yang diturunkan. Tidak tersimpan. Bukan diselewengkan. Maka Al-Quran ini, bila Allah bersumpah dengan Al-Qalam, bahawa semua kemuliaan Al-Quran, bahkan semua kemuliaan Islam, bahkan semua kemuliaan Nabi SAW dicatat dan tidak akan dipadamkan sampai hari kiamat. Akhirnya tidak ada satu sejarah yang paling sempurna bagi seorang manusia selain daripada sejarah Nabi SAW. Contoh ambil satu contoh manusia yang sejarahnya dibicarakan secara menyeluruh daripada semua aspek. Aspek peribadinya berupa isterinya, anak-anaknya, keluarganya, keturunannya, datuk moyangnya. Semua. Bukan dicerita pertuturannya, perkataannya, perbuatannya, hijrahnya, makan minumnya, tidur baringnya, semua. Ada tak satu tokoh manusia yang ditulis biodata dia semuanya? Tuan-tuan biasa baca buku-buku tokoh-tokoh negarawan atau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai ikonik yang diikuti oleh manusia. Apakah dia cerita semua kisah dia? Tak dicerita semua kisahnya. Kenapa tak dicerita semua? Wa iman tak dicatat. Dia anggap tak penting. Wa iman padanya ada kecacatan. Sebab zaman di muda tu teruk sangat. Takkan nak cerita. Kita kalau tulis satu buku sejarah tentang negarawan dan sebagainya, kita tak akan cerita benda buruk dia. Kita cerita benda baik dia lah. Sebab tu dia tak menyeluruh. Nabi SAW tak ada buruk dia. Tidak ada buruk sama ada zaman Nabi SAW zaman kanak-kanak, zaman remaja, sampailah Rasulullah dewasa, sampailah Rasulullah terlibat dengan perniagaan, sampailah Nabi SAW berkahwin, punya anak pinak, semua. Maka Allah Ta'ala beri janji dengan bersumpah dengan Al-Qalam wa ma yasturun, bahawa pena dan pen ini akan menulis semua kemuliaan Islam dan agama Allah ini. Menjaga sebagaimana kalam ini menulis wahyu Allah di langit. Bagaimana hadis Nabi SAW bila Rasulullah menyatakan, inna awwala syai'in khalaqahu Allahu al-qalama summa khalaqan nun wa huwa ad-dawaja summa qala uktub ma huwa ka'inun min amalin aw atharin aw rizqin aw ajalin fakataba ma huwa ka'in wa ma kana ila yaumil qiyamah summa khatama 'alal qalam falam yatakallam ila yaumil qiyamah. Perkara pertama yang Allah Ta'ala ciptakan ialah qalam. Kemudian Allah ciptakan dakwat. Lepas qalam Allah ciptakan dakwat. Kemudian Allah berfirman, tulis apa yang akan berlaku daripada setiap perbuatan, setiap kesan, setiap rezeki, setiap catatan ajal. Maka qalam ini pun mula menulis sebelum diciptakan manusia. Ditulis semua perkara yang bersangkutan dengan qada dan qadar Allah Ta'ala kepada setiap makhluknya. Bukan sekadar manusia, jinnya, binatangnya, semua. Kemudian sesudah ditulis semuanya sehingga hari kiamat. Semua catatan ini sampai kepada hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala pun menutup qalam tersebut. Khatam. Menutup. Ini tak bagi dia bergerak lagi. Dan dia tidak bergerak lagi sampailah seterusnya. Kerana semua sudah ditulis. Sebab itu disebut dalam hadis, rufi'al qalam wa jaffatis suhuf, telah diangkat panel dan telah kering dakwat. Maknanya semua dah muktamad dah, semua dah tertulis. Qalam tidak lagi menulis. Waktu Allah ciptakan dia, Allah suruh dia menulis apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Allah kata stop. Dah jangan tulis. Rufi'al qalam, diangkat qalam. Wa jaffatis suhuf, dan dakwat yang qalam tadi tulis pun dah kering. Tak boleh nak ubah-ubah lagi. Maka Allah Ta'ala bila bersumpah dengan qalam dan wama yasturun, bahawa semua ini untuk menunjukkan dalam kekuasaan Allah.
Semua ini dalam catatan Allah. Semua ini dalam pengetahuan Allah. Dan Allah juga nak menceritakan bahawa semua yang berkait dengan agama Allah, yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan tercatat, tersimpan kukuh sampai hari kiamat. Tak tahu ketika mana orang nak fitnah Nabi SAW. Lalu apa sumber yang mereka baca untuk memfitnah Rasulullah? Tidak ada sumber. Mereka cuma reka-reka dipanggil takawul. Tapi kalau mereka benar-benar nak baca tentang Rasulullah SAW, sumbernya banyak. Memang Quran itu sendiri yang menceritakan tentang Nabi SAW. Atau hadis Nabi yang menceritakannya. Atau sirah Nabi SAW. Yang saya sebut tadi, baik Islam akan tertulis secara sempurna. Agama Islam tertulis sempurna. Ataupun tentang Nabi SAW juga tertulis secara sempurna. Dan saya sebut tadi, tidak ada manusia yang ditulis sempurna tentang cara hidupnya selain pada Rasulullah. Kalau tuan-tuan ambillah seorang, apakah ditulis semua tentang dia? Tak ada. Rasulullah SAW ditulis tentang apa yang Nabi makan. Bagaimana cara duduk Nabi makan. Apa Nabi minum. Bagaimana cara Nabi minum. Ditulis. Bercakap, bagaimana Rasulullah bercakap. Rasulullah berkahwin. Bagaimana perkahwinan Rasulullah bagi setiap isteri si Nabi SAW. Rasulullah SAW bersama dengan para isteri, apa yang dicatatkan, semua ada. Semua tidak ada hidden, tersembunyi. Sesuai dengan sifat Rasulullah SAW, tabligh, menyampaikan. Tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Dan kehidupan Nabi SAW tak ada satu pun tersembunyi. Kenapa? Kerana semua kehidupannya baik. Kita, tuan-tuan, kehidupan kita banyak benda tersembunyi. Kita sembunyi sebab tak baik. Kita terpaksa sembunyi. Kerana kita tak sempurna. Barangkali isteri kita pun tak tahu banyak hal kita. Suami kita pun tak tahu banyak hal kita. Adik-beradik pun sebab kita sembunyi. Kerana kita tak sempurna. Kita tak nak disebut tentang kita. Cara makan kita, gelojoh yang makan. Cara tidur kita, tak tentu masa tidur kita. Semua benda tu sehingga kita malu untuk cerita hal kita. Sebab kita tak sempurna. Atas saya sebut, tokoh-tokoh yang tuan-tuan kagum sekalipun, pasti ada ruang-ruang tak boleh dicerita hal ini. Tapi Nabi SAW, hal mana tak boleh dicerita tentang Rasulullah? Hal mana? Semua boleh diceritakan, Rasulullah sempurna. Maka, nun wal qalam, demi qalam yang akan menulis. Dan ini jaminan terpeliharanya Rasulullah SAW, terpeliharanya Islam, terpeliharanya Al-Quran. Dan ini juga satu pengisyaran bahawa Allah yang berkuasa tiap sesuatu yang menulis dan mencatat. Yang mengetahui setiap takdirnya dan menjalankannya. Kemudian sesuatu Allah menyebut tentang Al-Qalam dan kemuliaannya. Maka Allah menyatakan, Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Dan nikmat yang paling terbesar ialah nikmat kerasulan. Itu nikmat paling besar. Nikmat ini bukan nikmat yang kita usaha nak dapat. Allah pilih. Allah beri manusia paling mulia sekali. Maka dengan nikmat kerasulan, menyampaikan dakwah, bersabar dengan khina dan lain-lain, cukup membuktikan kamu tak gila. Tuan-tuan sekalian, bila kita kata orang ni gila, kita pun akan tengok secara fizikal dia, tutur kata dia, perjalanan hidup dia, keluarga dia, kerja dia, anak-anak dia. Kalau seorang tu, dia tu gila, maka pasti kita akan tanya isteri dia, betul ke suami awak gila? Kan yang paling tahu gila tak gila ialah isteri dia. Apakah Khadijah kata Rasulullah gila? Bukan. Siapa yang kata Rasulullah gila? Musuhnya. Tuan-tuan, orang gila ni, orang tak akan khilaf untuk kata dia gila. Kalau benar dia gila. Kan ternyata orang gila dia tak akan ada geng, tak akan ada sahabat. Takkan ada. Kalau orang tu ada kawan, ada sahabat, maka di situ tuduhan gila tadi sudah menunjukkan tuduhan dengki ataupun ada pemusuhan. Ada adawah. Kalau kita sebut orang gila, dia tak akan berjalan ramai-ramai, dia tak mungkin boleh ceramah dan ceramahnya boleh dipahami dan baca pula Al-Quran yang tidak boleh ditandingi. Dia ada pula keluarga yang hebat. Setiap bila pula orang gila ada keluarga yang hebat? Orang tak berapa gila pun keluarga dia tak hebat. Ini kan kalau gila. Artinya suami, isteri, kalau pasangan dia gila, lari kita. Lari, walaupun comel, lawa, monten, tapi gila. Siapa nak? Ada orang nak sini. Jadi isteri.
jadi suami. Suami ni, dia ni comel, handsome tapi gila. Tak ada orang. Juru nikah pun tak nak angkat nikah dia. Gila. Menghilangkan kelayakan pada semua perkara. Sedangkan Nabi SAW diberikan kelayakan paling tinggi Rasul. Dan diberikan kesabaran menghadapi tribulasi dakwah. Dan dengan kemuliaan-kemuliaan yang dimaklumi oleh mereka semua. Sebab tu Allah kata, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Dengan sehebat itu nikmat Allah, bagaimana mungkin dikatakan kamu gila? Dengan nikmat itu. Contoh kalau orang tu ada nikmat akademik dia. Dia ni ada BA, ada master. Tiba orang kata dia, dia tu ada master. Kamu sekolah rendah pun tak lepas kata dia ni yang gila. Dia ni ada PhD. Ini kalau bawa CJ pun orang tak berani kata orang tu gila. Mereka orang kata mungkin dia cakap bahasa tinggi, kita tak sampai. Ya, kalau kita tengok orang tu dengan akademik latar belakang. Tapi bila dia cakap kita tak faham. Kita tak kata dia gila, kita kata kita tak sampai. Bahasa dia tinggi sangat. Dia orang mengaji universiti, kita tak mengaji universiti, bukan faham bahasa dia. Bahasa dia canggih sangat. Artinya kalau secara latar belakang akademik pun tak berani kata orang tu gila. Ini kan pula dengan kemuliaan Rasul. Dengan mukjizat yang mereka minta dan Nabi bawa. Sama ada mukjizat yang bersifat kekal seperti Al-Quran. Yang mereka tak mampu mencabar, atau mukjizat bersifat hissiyah yang mereka tengok dan mereka minta Rasulullah buat. Maka dengan nikmat Tuhan, engkau tak gila. Maka Allah pun sebut satu benda untuk menolak semua tuduhan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala, Allah Taala sebut, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Bukan kamu wahai Muhammad, Allah sentiasa memberikan pahala yang tidak terputus disebabkan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, dan disebabkan kamu kekal istiqamah dalam dakwah walau dengan tuduhan-tuduhan mereka tadi. Pahala kamu berjalan. Pahala kamu berterusan. Dan ini dalil juga bahawa kalau orang tu fitnah orang, maka sebagaimana tuduhan tu berjalan, pahala orang tu berjalan. Kalau tuan-tuan tuduh seorang tu, katakan tuan-tuan tuduh dia sesat. Atau kita ngumpat dia lah, kita kata dia ni sekian-sekian. Dan tuduhan itu terus berterusan. Mungkin sampai anak pinak dan kawan ni dah mati, pahala dia berjalan. Dengan tuduhan tersebut. Kan ada orang baik, tuduhan tadi sampai peringkat keturunan. Maksudnya orang ni satu tuduh, kawan yang dituduh ni tak macam tu, bahkan dia telah meninggal dunia. Tuduhan tu tadi terus berkembang. Maka dia mendapat pahala yang berterusan. Apatah lagi Nabi SAW. Dengan tuduhan-tuduhan tadi, Allah menjadikan pahala Rasul terus berkembang, terus berterusan dengan kemuliaan baginda SAW. Rasulullah ini, pahala Nabi, tak pernah putus-putus. Yang pertama, kerana dakwah Rasulullah berterusan dan dijalankan berterusan oleh umatnya. Maka ini penyebab pahala Nabi tak pernah putus. Dia teruskan. Yang kedua, kerana tuduhan-tuduhan orang kafir berterusan. Walaupun Rasulullah dah lama wafat, orang kafir itu berkata tentang Nabi SAW. Pada perkara yang tidak mereka ada dalil, melainkan tahajum. Melainkan satu bentuk fitnah. Tahajum ni maknanya mereka cakap suka-suka mereka je. Atau taqawul. Maka Rasulullah dapat kekal pahala. Ini dua pahala Rasulullah yang menjadikan berkekalan. Iaitu dakwah itu berterusan. Sebab itu apa? Bila kita baca apa yang Rasulullah sabda, maka pahala Rasulullah berterusan. Dengan kemuliaan. Dahlah baginda itu Rasul. Baginda SAW itu ulul azmi, khatamul anbiya wal mursalin. Lihat sehebat mana pahala baginda SAW. Kemudian Allah menyebut bagi membatalkan semua tuduhan. Lepas Allah Ta'ala menyatakan bahawa nikmat itu tak layak kamu dianggap gila. Kemudian wahai Muhammad, jangan bimbang, pahala kamu berterusan. Kemudian Allah jawab kepada orang yang menuduh Rasulullah SAW dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang terpuji. Kita dah sebut tadi, cukup dengan menyebut Nabi akhlak terpuji untuk membuang semua tuduhan. Kalau orang tu tuduh, orang ni kedekut, dia tuduh orang ni pemarah, orang ni siang, semualah tuduhan. Bila dia kata dia tu akhlak baik. Kerana akhlak baik menjawab semua tuduhan.
Kan tujuan untuk merosakkan reputasi. Tujuan untuk merendahkan orang tu. Tetapi bila dia akhlak baik, dia akan naik, memuncak. Walaupun tujuan tadi nak rendahkan dia, nak jatuhkan dia. Tapi manusia sepakat akan naik kedudukannya kerana akhlaknya baik. Sebagaimana kata penyair, innamal umam ma baqiyat akhlaquhum wa idza zahabu. Sesungguhnya nilai satu ketamadunan umat itu kerana mulia pekertinya. Bila hilang kemuliaan pekertinya, maka hilang tamadun itu. Atau kalau kita bercerita tamadun, kerana tamadun itu melazimi akhlak yang baik. Contoh kalau kita sebut negara, negara yang maju. Apa yang tuan-tuan fikirkan tentang negara yang maju? Mereka mempunyai satu bentuk akhlak yang terpuji, yang baik. Akhlak yang baik, disiplin mereka, jaga kebersihan mereka. Masuk akhlak, budaya cara bercakap mereka, cara berdiskusi mereka, tindakan mereka lebih bertamadun. Kalau kita sebut negara tu tak maju, maka kita mula cerita akhlak yang tak baik. Mungkin perang, mungkin tembak, mungkin berbunuhan, mungkin merompak, mungkin mencuri. Mungkin orang ni negara tak maju. Kita nampak kelang kabut dia. Nilai tamadun bukan kerana kayanya dari sudut harta benda, tapi bila semua warga negara, netizennya punya akhlak yang baik. Maka itulah tamadun manusia. Maka Nabi SAW, ketika mana orang cuba merosakkan reputasi Rasulullah dengan fitnah, bagi menggagalkan dakwah, maka Allah Ta'ala angkat dengan satu pujian yang mulia. Pujian ini dari Allah. Pujian dari Allah. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, pada kemuliaan akhlak yang terpuji. Allah menyebut perkataan azim. Azim maksudnya agung. Tak ada boleh lawan. Kita sebut Al-Quranul Azim. Quran yang agung. Tak ada boleh lawan. Al-Azim untuk menunjukkan suatu akhlak yang tak ada orang boleh lawan Rasulullah SAW. Contoh kalau akhlak kita, ada orang boleh lawan. Kerana kita bersaing dalam akhlak. Kita bersaing. Yang ni baik sikit, esok dia kurang sikit baik. Nabi SAW tidak ada hari pun Rasulullah dikalahkan akhlak baginda. Tak ada yang boleh mengatasi akhlak. Bahkan Nabi menjadi satu standard akhlak. Akhirnya kita kata ikut Nabi. Ikut cara Rasulullah. Ikut cara perkataan Rasulullah. Kerana semua perbuatan Nabi ialah standard kepada akhlak yang kita perlu cari dan capai. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagi siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat dan ingin menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Berarti Rasulullah itu ialah kaedah pada akhlak. Kita bukan kaedah pada akhlak. Kita follow akhlak. Kita ni tuan-tuan macam gerabak kereta api. Rasulullah itu kepala kereta api. Mana pun Nabi corner, kita corner. Mana Nabi straight, kita straight. Cepat lambat sebab kita ekor kadang-kadang ada hari lambat. Lambat, kadang-kadang cepat. Ikut terus. Maka inilah dia kemuliaan Rasulullah. Jadi ketika mana mereka cuba menjahanamkan reputasi Nabi dengan tuduhan macam-macam, Allah angkat dengan satu nilai yang disepakati oleh semua makhluk manusia atas dunia. Tidak ada orang lebih mulia daripada akhlak yang baik. Siapa pun bila dia ada akhlak baik, kita akan puji dia. Dan manusia bila kita sebut, ni harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati tinggal nama. Nama apa? Nama kerana akhlak yang baik. Kalau akhlak dia baik, tinggallah nama dia. Kalau akhlak buruk, maka tak akan tinggal nama dia. Tak akan pernah disebut orang tentang dia. Melainkan yang negatif. Kita pun tuan-tuan bila kita mati nanti, orang tak akan kenang harta kita. Orang tak akan kenang benda-benda material kita. Tapi orang akan kenang akhlak kita. Kalau seorang suami kematian isteri, yang disebut bukan kecantikan isteri dia. Dia akan sebut tentang akhlak isteri dia. Seorang isteri nanti kalau mati suami, dia akan sebut tentang akhlak suami dia. Arwah saya dulu baik, saya baik. Dia akan cerita baik. Anak-anak kita, pasti kita cerita tentang baiknya. Kan itu yang akan kekal bagi seorang manusia. Hatta bila kita menjadi saksi di hadapan si mati. Apakah si mati ini baik? Baik. Pada apa? Pada akhlak dia. Sebab itu bila seorang mati, sahabat-sahabat puji, baik, baik. Nabi kata wajib masuk syurga. Kerana kamu ialah saksi Allah atas muka bumi. Tetapi kita akan menjadi saksi yang sukarela pada akhlak yang baik. Saksi sukarela, tak payah upah kita tak apa.
untuk kita beritahu dia memang akhlak baik. Maka di sinilah bagaimana cara Allah Ta'ala menjawab segala tuduhan tadi. Kalau Allah jawab satu-satu panjang jadinya. Wahai Muhammad, kamu bukan penyair, kamu bukan orang gila, kamu bukan. Maka jadi panjang, cukup disebut kamu berada akhlak yang baik. Maka akhlak baik Nabi SAW terbukti dalam semua pergaulan baginda SAW. Kalau sekiranya mereka ingin mencari di mana kekurangan akhlak Rasulullah, pasti mereka tak jumpa. Ini Anas bin Malik berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qat wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu lima ala fa'altahu. Kata Anas, aku berkhidmat pada Rasulullah 10 tahun. Nabi tak pernah berkata kepadaku uff. Ni kata-kata macam peleceh. Peleceh. Kita kan bila peleceh anak kita ke peleceh orang-orang yang kita rasa macam tak boleh harap. Maka kita akan gunalah perkataan macam itulah. Tak boleh harap pula ni. Macam tu. Jadi Nabi tak pernah kata padaku dengan perkataan dan tidak berkata padaku bila aku buat sesuatu yang salah, kenapa buat macam ni? Atau bila mana aku tak buat benda yang disuruh, kenapa tak buat? Nabi tak pernah cakap macam tu. Arti sampai Nabi SAW tidak mencela apa yang Rasulullah suruh buat, dia tak buat, Nabi tak cela dia. Bahkan Nabi kata terus buat, pergi buat ni, pergi buat. Nabi tak kata kenapa tak buat? Kenapa buat? Kita kan ayat tu kan biasa, kenapa tak buat? Bila buat, kenapa buat? Siapa suruh buat? Kita kan ayat tu kan biasa ayat. Sebab tak kena buat salah, tak buat pun salah. Sebab ayat tu tujuan nak menyalah. Dan Nabi SAW tidak ada akhlak Nabi menyalahkan. Hatta bila kalah perang Uhud, Nabi tak salahkan sahabat. Walaupun mereka salah. Kerana turun daripada bukit pemanah. Nabi tak kata, lah sebab turun kalah ni. Dan macam watak kita macam ni. Watak kita kalau berlaku apa-apa, cari siapa salah ni. Kalau suami isteri, abang ni. Abang suruh saya macam ni. Kena abang, gaduh abang. Ni awak suruh macam ni. Gaduh dengan awak pula. Kita akan cari siapa buat salah. Lebih daripada kita nak baiki kesalahan. Rasulullah SAW bila kalah dalam perang Uhud, Nabi tak kata, siapa yang suruh turun tu? Kita nak bedah sekali. Marah ni. Sebab kalau turun ni, siapa mati? Nabi SAW tidak menyalahkan mereka. Dengan apa yang berlaku. Mereka sendiri rasa bersalah. Nabi tetap perang sehinggalah berjaya. Itu di antara akhlak Nabi SAW. Kata bila pemimpin macam ni, dia tak menyalahkan orang. Bukan dia membina atas kesilapan tadi mengambil pengajaran. Pemimpin ni dia boleh lead ramai orang. Sebab manusia ni bila kita mula salahkan, dia mula tergelincir daripada kehidupan kita. Kita ada satu tim, tiba berlaku satu benda, kita pun salah seorang. Seorang ni gelincir, tak nak ikut. Aku je salah. Lepas tu berlaku lagi, kita salah yang ni pula lagi. Akhirnya tinggal seorang lah kita berjalan. Kita je yang tak salah. Jalan seorang-seorang. Kerana kita perlu mengerti bahawa kesalahan ini boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Sesiapa je boleh berlaku. Bila benda dah terjadi, tak guna kita salahkan orang. Belum jadi kita ingatkan dia jangan sampai awak tersalah buat. Tapi bila benda tu berlaku maka kita terima. Kita dah sebut antara kemuliaan akhlak seseorang, dia menjauhi dirinya daripada menyalahkan orang. Ini akhlak yang hebat. Menjauhi diri. Kalau tiba-tiba aksiden, awak lah ni ajak saya jalan-jalan, tidak tak aksiden. Ini salah tu. Dia marah ke bini dia ajak jalan. Awak kalau tak ajak jalan, ikut. Dengar cakap saya tadi duduk rumah je. Tak adalah kita aksiden macam ni, susah tayar panci itu dan ini. Misalnya, ini berlaku, setiap orang dia bercakap, dia akan salahkan. Tapi kalau orang yang benar-benar bergantungan daripada Allah, bila berlaku lah. Dia terima sebagai satu takdir Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, selepas menyebut tentang akhlak Nabi yang mulia, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Kamu akan lihat wahai Muhammad, mereka juga akan lihat dan mengetahui siapa sebenarnya orang yang gila tu. Siapa orang gila tu? Siapa yang sebenarnya orang yang sesat itu? Sebab bila mereka kata Nabi SAW gila untuk tujuan sesat orang ni, gila. Kita nak sebut bila nak kata dia ni betul-betul sesat, macam mana nak kata gila dia tu? Kalau kita kata sesat ni, seolah dia macam ada akal lagi lah. Kita nak kata orang ni betul-betul sesat, kita nak cakap apa? Gila tu. Gila. Kalau orang tu mengajar jangan sesat, dia gila tu. Untuk kita kata dia totally sesat.
Tak ada ruang diskusi. Maka kata Allah, wahai Muhammad, kamu akan tengok. Mereka juga akan tengok nanti. Kita tengok siapa yang gila sebenarnya. Bi'ayyikumul maftun. Siapa yang terfitnah itu? Yang dikatakan gila. Kemudian kata Allah SWT sebab memberi amaran tersebut. Inna rabbaka, bahkan sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang sesat daripada jalan Allah. Dan Allah yang mengetahui siapa yang lurus. Bukan analisa kamu, bukan ukuran kamu, bukan hukuman kamu. Untuk mengatakan orang ini sesat tak sesat. Allah yang akan tentukan. Kita bila sebut Allah yang tentukan. Daripada mana Allah tentukan? Daripada wahyu yang diturunkan. Maka itulah penentuan Allah SWT. Dan ini Al-Quran yang telah dicabar kamu membawa seperti kamu tak mampu. Dan kamu tahu bahawa Al-Quran ini bukan ciptaan Nabi SAW. Maka Allah yang akan menghukum siapa yang sesat. Dan kamu tahu yang mengutuskan Nabi SAW itu ialah Allah Ta'ala. Maka ini suatu tahdid dia panggil. Suatu ancaman. Allah yang tahu siapa yang sesat. Dan siapa yang dalam petunjuk. Amaran Allah pertama, nanti kamu tahu siapa gila. Amaran Allah kedua, Allah yang mengetahui. Kerana Allah yang hantar Rasul ini. Yang menghantar Nabi SAW. Dengan bukti-bukti yang cukup. Tidak ada sebab untuk kamu menolak kerasulannya. Mukjizat yang kau minta dia dah tunjuk. Bahkan Quran itu mukjizat pun kamu tak boleh cabar. Dari sudut akhlak pun kamu maklum. Dan kamu tahu dia tak pernah cakap bohong ketika mana dia berkata dia Rasul. Dan kamu mesti mengakui bahawa kami tak pernah mendengar dia berbohong. Maka Allah yang menghantarnya sebagai Rasul. Maka Allah yang mengetahui siapa sesat sendiri. Maka ini sebenarnya satu templakan. Terus kepada musyrik Mekah dan orang kafir yang menuduh Nabi SAW dengan berbagai tuduhan. Wallahu a'lam bishawab.